Jadi saya rasa kalau ada satu dua soalan, saya sedialah nak jawab. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya Umar Mukhtar Muhammad Noor daripada USIM. Saya bertanya berkenaan dengan pada awal tadi Ustaz dah sebut berkenaan dengan kita perlu respon terhadap isu-isu yang berlaku sekarang ni. Terutama sekali itu macam Ustaz sebut 1,000 tahanan Israel ditangkap dan dibunuh di 1,000 tangan Palestin dibunuh di Israel. Jadi saya tanya berkenaan dengan bagaimana mazhab Syafi'i sendiri, pernahkah dijadikan satu perlembagaan negara sepanjang sejarah umat Islam? Apakah contoh-contoh kerajaan sepanjang sejarah Islam yang applykan mazhab Syafi'i sebagai mazhab rasmi? Yang kedua ialah berkenaan dengan Imam Ibn Salah. Ada kata ini bukan mazhab Syafi'i, ada kata ini mazhab Syafi'i. Dan ketiga ialah berkenaan dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebenarnya ada orang kata ini bukan mahir ataupun expert dalam bidang hadis, tapi lebih kepada fiqh. Tapi banyak juga kita tengok ada buku-buku berkenaan dengan hadis sendiri. Jadi siapa sebenarnya Imam Jalaluddin As-Suyuti? Dia lebih terperinci lagi, Ustaz. Terima kasih. Isu tentang mazhab Syafi'i menjadi perlembagaan negara, sebenarnya kalau kita tengok sejarah yang panjang tak ada, kecuali di Nusantara sahaja. Sebab yang pertama bermula daripada Imam Abu Hanifah. Dia telah di-offer menjadi Qadil Qudah dan dia tak terima. Tetapi muridnya Abu Yusuf Yaqub ini menerima. Jadi selepas daripada itu bersilsilah di mana qada negara ataupun penhakiman dan juga perlembagaan banyak dirumuskan dalam mazhab Hanafi. Dan ini menjadi satu kebiasaan kerana telah disusun atur dan pemimpin utama terlalu banyak daripada kalangan mereka. Begitu juga hatta yang terakhir seperti Khilafah Utsmaniyah, di mana Syekhul Islam yang terakhir Syekh Mustafa Sabri juga bermazhab dengan perlembagaan atau mazhab Hanafi, sehingga mereka dapat mengemukakan kitab yang besar bertajuk Majallah Ahkam Adliyah yang dianggap paling wibawa dan paling lama dari segi dustur atau perlembagaan, disusun sejak daripada dahulu lagi. Ini perkembangan yang menunjukkan pada kita mazhab Syafi'i ini tidak dijadikan seperti mazhab negara. Walau macam mana pun, dari segi pengambilan hukum-hukum mereka tidak kesampingkan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok rumusan yang dibuat di Mesir. Syekhul Azhar contohnya Jad al-Haq, Ali Jad al-Haq, melalui kitab fatwanya Buhusun wa Fatawa sebanyak 2 jilid atau 4 jilid, telah mengemukakan daripada kitab tersebut pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i juga dan mazhab-mazhab lain. Jadi sekarang ini kebanyakan ulama walaupun asasnya satu mazhab, tetapi mereka muqaranahkan dan mereka juga i'adatun nazar, mengambil pendapat mazhab-mazhab lain, termasuk dalam jawatan kuasa fatwa kebangsaan hatta jawatan kuasa fatwa negeri. Banyak fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i sekarang ini kita juga mengambil pandangan-pandangan mazhab lain. Contohnya seperti wakaf istibdal yang saya akan bertentangkan esok atau lusa di Terengganu Majlis Fatwa. Wakaf istibdal ni dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tapi yang bolehnya adalah dalam mazhab Hanafi. Tapi untuk apply zaman sekarang kerana darurat dan keperluan, maka seolah-olah perkara ini kita telah menerima pendapat mazhab Hanafi.
Contohnya seperti masalah pembayaran zakat. Pada asalnya nas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih, hadis Abdullah bin Umar sallallahu menyatakan zakatul fitri sa'an min tamrin au sya'irin au burrin. Jadi kalimah sa' itu maknanya gantang, artinya benda lah, dia bukan duit. Tapi kita taklid dan kita ikut kepada mazhab Hanafi berdasarkan qimah. Sebab amil-amil kita ni ramai sakit belakang sekarang. Jadi kerana akak beras apa tu anak 18 orang, 18 datang atas belakang dia lembek je tuan-tuan. Dah lah tua, jadi meraihkan suasana nak sipang beras kat mana dan sebagainya, maka pakai duit, dia pun senyum, mudah. Zaman sekarang pula pakai cek dan sebagainya. Ini semua adalah sebagai satu kemudahan dan meraihkan hal tersebut. Itu saja yang saya dapat jawab dengan masa yang terhad ni. Isu yang kedua tentang Ibn Salah. Ibn Salah ini Abu Amr, kalau kita tengok terjemahan dalam mukaddimah kitab dia sendiri, menyebut tentang bahawa dia bermazhab Syafi'i. Ini lebih masyhur daripada mazhab yang lain. Ini yang disebut oleh ulama. Saya cenderung kepada dia bermazhab Syafi'i kerana beberapa alasan-alasan yang lain yang dirojok, direfer, termasuk Imam Nawawi rahmatullahi alaih juga banyak menyebut tentang hal dia. Tapi bagi kita tak kisah mazhab mana pun, tapi itu yang masyhurnya. Macam Qardawi. Qardawi ni mengikut ceritanya dia bermazhab Syafi'i. Tetapi bila masuk Azhar disuruh bermazhab Hanafi, maka terhanafilah dia kata. Tapi dia baca kitab Syafi'i, tapi dengan keadaan ini memberi penguasaan dua bidang dan akhirnya kepada mazhab-mazhab yang lain. Tapi asalnya daripada kampung lagi asalnya bermazhab Syafi'i. Itu cerita dia daripada mulut dia kita dengar dan sebahagian daripada pendapat ini. Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Jadi benda ni tak ada masalah sangat mazhab macam mana. Yang saya rasa bagi mereka ni dia lebih meraihkan situasi dan suasana. Wallahu a'lam. Yang ketiga berkenaan dengan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti ini dia seorang tokoh yang cukup hebat sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok melalui kitab Ulumul Quran, di antara kitab yang terbaik kitab Itqan fi Ulumil Quran. Sehingga Az-Zarkashi ataupun kita kata Az-Zurqani melalui kitab Manahil Al-Irfan. Begitu juga yang lain terpaksa mengikut cara dan metodologi yang dikemukakan oleh Al-Imam Suyuti. Maknanya dia ada kemahiran yang cukup tinggi. Dan Suyuti juga, Jalaluddin juga, Abdul Rahman ini, dia telah mengemukakan kitab Jalalain apabila dua orang Jalal, iaitu Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli buat. Maknanya dia ada kepakaran. Dan dia juga telah mengemukakan, menghimpunkan hadis melalui Jami' As-Saghir, Al-Jami', kitab Al-Jami', menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali cara perbahasan dari sudut seseorang itu munyum. Kadang-kadang mereka tidak tasydid atau tasyaddud dalam bab pengambilan hadis-hadis dhaif. Jadi dalam masalah ini mungkin dia tasahul atas alasan dalam bab fadail a'mal dan mau'izah. Maka di sini mungkin orang akan tengok dia tidak menitikkan berat sangat, seolah-olah dia bukan bidang daripada macam itu. Tapi keseluruhannya dengan cara seadilnya kita akan tengok bahawa Imam Jalaluddin As-Suyuti salah seorang imam yang dirojok, direfer dalam mazhab Syafi'i. Sumbangannya cukup besar dan wibawanya cukup hebat sehingga ulama menyatakan dia di antara tokoh ulama yang paling banyak menghasilkan kitab. Dia salah seorang tokoh ulama yang paling banyak menghasilkan kitab. Sama seperti Allamatu Ibnu Asakir dan beberapa tokoh yang lain. Kalau nak jelas tentang hal dia, boleh refer kepada beberapa kitab. Antaranya kitab yang dikaryakan oleh Umar Ridha Kahalah, satu kitab yang menceritakan berkenaan sejarah ulama-ulama, dan juga boleh tengok Tabaqat Syafi'iyah, atau cara khusus seingatan saya Dr. Wahbah Az-Zuhaili telah mengarang satu kutayib saghir khusus berkenaan dengan Jalaluddin As-Suyuti
bagaimana seorang mufassir, seorang usuli, seorang faqih, dan banyak lagi sentuhan-sentuhan termasuk hadis baginda SAW. Wallahu a'lam. Saya ingat cukup Ustaz kata. Wallahu a'lam. Nak buka lagi? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Bahari dari Kuala Lumpur. Ingin bertanyakan mengenai satu seperti mana yang kita tahu, ketika mana keruntuhan zaman khilafah Bani Abbasiyah berlakunya, mana tentera Mongol pada ketika itu membuang kitab-kitab warisan ilmu Islam ke dalam sungai Furat kalau tak silap saya. Saya ingin bertanya bagaimana peristiwa mengenai pembuangan kitab-kitab Islam yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu yang telah dibuang oleh tentera Mongol ni memberi kesan kepada ilmu warisan Islam pada masa kini. Kita beriman dengan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kita, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Quran dan dialah yang pelihara. Dan pemeliharaan Islam ni, dia Allah pelihara melalui as-salahnya, yakni Quran dan hadis Nabi Sallam. Maka ulama yang datang mengistimbakan dan mengkaryakan itu sebagai penafsiran atau penghuraian syarah kepada maksud mafhum mengikut ilmu atau tafawutul afham yang ada pada mereka. Jadi mereka pun berkaryalah mengikut seadanya. Bila mereka berkarya, kadang-kadang karya macam ni, macam-macam, dibukukan dan dikumpulkan dalam satu perpustakaan namanya Darul Hikmah. Darul Hikmah ini bukan makna tuan-tuan macam kita kata perpustakaan using, bukan macam tu. Dia zaman dahulu bentuk dia lain. Bentuk dia satu kawasan di mana adanya kedai-kedai buku dalam tu, atau kita kata toko-toko buku, perpustakaan-perpustakaan. Jadi perpustakaan umum, di bawahnya terdapat pelbagai jenis perpustakaan. Itu yang disebut oleh seorang tokoh ilmu Islam masa kini, di mana dia menyatakan bahawa itu keadaan bentuknya. Dan buku-buku ni memang berselerak dan banyak. Maksudnya bukan satu toko saja, banyak. Yang ni karang buku, yang ni karang buku. Jadi bila tentera Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijrah, dia masuk ke kota Baghdad, maka sebelum dia masuk tu dia telah buat satu tipu helah yang cukup tragis, yang akhirnya dapat masuk. Bila dia masuk, dia mengkucak-kacirkan selama hampir 40 hari. Dan yang mati, kata Allamah Ibn Katsir, melebihi 1 juta manusia. Kata Allamah Ibn Asir dalam Al-Kamil fi Tarikh, pembunuhan yang teramai dalam sejarah sejak Adam alaihissalam sehingga kitabnya dikaryakan tahun 600 Hijrah lebih atau 700 Hijrah, tidak ada lagi peristiwa yang lebih dahsyat daripada jatuhnya kerajaan Islam Abbasiyah di kota Baghdad. Di mana bila jatuh ni, yang pertama mereka buat pembunuhan beramai-ramai. Antaranya yang selamat ialah mereka yang berada di kubur-kubur. Masuk kubur dulu sebelum dikuburkan. Terpaksa duduk macam tu sehingga 40 hari keluar tu macam mayat dah. Kerana makan tak cukup, sekadar minum-minum air je, supaya mereka sendiri yang akan menguburkan kawan-kawan yang mati. Sebab bila mayat banyak dibiarkan, maka wabak akan berlaku. Jadi orang Tatar ni dia takut macam tu, dia suruh orang Islam sendiri tu kan kambuskan atau kebumikan mayat saudara-saudara dia se-Islam. Dan banyak lagi cerita-cerita yang teruk. Jadi ketika mana mereka nak melintasi satu sungai, Sungai Furat, bila mereka nak melintasinya,
Mereka ambil buku-buku tu, mereka letak dalam kereta-kereta keldai, dalam kereta-kereta kuda, dalam tempat mereka tarik, dan mereka letak susun sebagai jambatan. Dan pada masa itu mereka dapatlah melintasi, dan ketika itulah air sungai yang asalnya jernih putih menjadi biru, hitam dek dakwat, dan banyak ikan pun mati kerana lemah, kerana keracunan, kerana kidakwat dan sebagainya. Jadi mereka pun boleh melintas. Jumlah tu sebenarnya kita tak tahu berapa banyak, tapi peristiwa tu pernah berlaku. Cuma di sini ada ulama mengandaikan begini, seolah-olah adanya karamah yang Allah bagi kepada kita-kita yang tak kenal. Di situ mungkin kerana keikhlasan pengarang ke apa, macam-macam lah, ada pandangan-pandangan yang sebut. Tapi alhamdulillah, walaupun apa yang berlaku sebagai satu maksah ilmiah atau masjarah ilmiah dalam bentuk pencabulan ilmu, tapi alhamdulillah Islam kaya dengan khazanahnya ilmunya. Sampai sekarang pun kalau kita duduk dalam pustaka, bangun pagi sampai tidur balik tak habis baca itu. Banyaknya buku Islam ni dikaryakan oleh ulama, dan memang dalam pelbagai bidang. Cuma kita tak tahulah masa tu dia tak ada katalog berapa buku ni kena buang, kita tak tahu. Sekadar umum saja diceritakan macam itu, di mana banyaknya lembaran-lembaran yang telah dibuat sebagai jambatan untuk dilintasi sungai tersebut. Semoga Allah jangan jadikan hal ini buat kali kedua dan ketiga, tapi Allah peliharakan khazanah Islamiah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya Amira daripada Batu Pahat, Johor. Saya agak tertarik apabila Ustaz mengatakan tadi krisis golongan pemuda hari ini terlalu membicarakan perkara-perkara far'iyah yang akan menyebabkan yang menyebabkan efek kepada umat. So soalan saya, andai katalah perkara far'iyah ini tidak sehingga sampai ke tahap furu' al-masail, furu' yang bermasalah, jadi akan menyebabkan kita kecelaruan dalam ibadat. Jadi bagaimanakah solusinya Ustaz? Soalan kedua saya, adakah semua pendapat-pendapat yang dinisbahkan kepada golongan salaf semuanya dapat diterima, adalah sahih ke? Terima kasih Ustaz. Dalam masalah furu' ataupun cabangan ni, kita biasanya bersifat pelapang dada. Yang ini memang disebut dalam kitab, termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri. Bila ada pendapat macam ni, ada pendapat macam ni, orang ni buat, orang ni, kita berlapang dada, tak ada masalah pun. Contohnya di tempat kita ada orang sembahyang 8 rakaat, ada orang sembahyang 20 rakaat. Takkanlah orang yang sembahyang 20 rakaat pergi gocoh sembahyang 8 rakaat. Ataupun hak ni pula tunggu lepas 8 rakaat mesti kena kunci masjid, tak boleh dah lagi buat. Jadi maknanya berlapang dada, tak ada masalah apa. Cuma kita boleh kumpulkan kebanyakan hak 8 ni dia rasa tak berapa rajin sikit. Hak 20 ni mungkin rajin sikit, mungkin macam tu. Dan mungkin kalau nak ikut sunnah sungguh, maknanya itu satu pendapat yang baik lah. Tapi ada pandangan-pandangan. Isu yang kedua, isu berkenaan dengan apa tadi? Masalah yang dinisbahkan kepada orang zaman dahulu, orang salaf ni, dia kaedah cukup mudah. Al-isna' minad din, laula al-isna' laqala man syaa ma syaa. Sana itu daripada agama, kalau tidak ada maka dia akan boleh kata apa saja. Maksudnya begini, apabila kita nak menisbahkan kepada seorang, pertama kita kena tasahih dulu. Yang kedua, betul ada masdar, ada rojokannya. Kalau betul ada dua perkara ni, tak ada masalah, boleh. Sebab itu ulama menyebut in kunta nakilan fa alayka bitashih.
wa in kunta mudda'iyan fa 'alaika bidalil. Kalau kamu menakalkan satu perkara mesti tasahih dulu, dan kalau kamu hendak membuat sebarang dakwaan, mestilah kamu kemukakan hujahan dan dalil. Maka itu cara dalam Islam. Jadi cara dalam Islam ini cukup mudah. Ada nas, betul. Ada bukti, betul. Ada hujahan, betul. Nakalan daripada mana? Okey, maka betul lah. Cuma bila dia kata, kita tengok hak ni kata begini, hak ni kata begini. Mungkin Abdullah bin Mas'ud kata lain, mungkin Abdullah bin Abbas kata lain, mungkin Abdullah bin Umar kata lain, mungkin Abdullah bin Amr ibn Al-As kata lain. Begitulah kekhilafan ini. Kita ambil pendapat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, di mana Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahawa alangkah baiknya berlaku khilaf di kalangan mereka ulama sahabat sebelum kita, kerana akan membawa kelonggaran pada kita, kalau tidak akan membawa masyakkah, sebab satu pendapat sahaja. Pendapat ini mungkin tak popular, tetapi dalam satu saat dia amat diperlukan kerana maslahat pada masa itu. Begitulah sebaliknya, dan ini yang disebut oleh para ulama. Wallahu a'lam. Saya ingat kita berhenti setakat itulah dulu. Allah.